Assalamualaikum Puan Zurina. Nama saya Suraya Eliza binti Mat Tamin. Nombor matriks 260873. Saya daripada kumpulan AA Melaka. Di sini saya ingin membentangkan tajuk tugasan cukai pendapatan di Singapura. Sebelum tu saya ingin mengenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang termasuk diri saya, iaitu Muhammad Syahrizal bin Sahlan dan Siti Rohanis binti Ismail. Okey, pengenalan. Punca utama pertumbuhan ekonomi sebuah negara adalah berasaskan dari penggunaan pelaburan, perbelanjaan kerajaan dan ekspor bersih. Setiap hasil cukai adalah penyumbang utama kepada jumlah hasil kerajaan dan perbelanjaan kerajaan juga banyak berpegang kepada hasil cukai yang berjaya dikutip dari pelbagai sektor yang melaksanakan aktiviti ekonomi di dalam negara. Kerajaan dapat melaksanakan pelbagai projek yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dalam jumlah hasil cukai yang ada. Walau bagaimanapun, Singapura telah diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai hub kewangan, perdagangan dan perdagangan Asia yang penting. Singapura telah menggunakan dasar fiskal yang berkhidmat untuk menarik bakat dan pelaburan asing ke pantainya. Ia telah melaksanakan dasar-dasar progresif sosial yang memberi ganjaran kepada penduduknya dan mereka yang berpindah ke negara itu. Dasar cukai yang menarik di Singapura adalah sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk menjadi destinasi pilihan bagi pelaburan dan bakat dari seluruh dunia. Pihak berkuasa hasil dalam negeri Singapura adalah agensi utama kerajaan yang mengutip semua cukai di negara ini. Mereka juga mewakili mewakili negara dalam rundingan perjanjian cukai antarabangsa dan membantu kerajaan dalam merangka perundangan cukai. Ia juga merupakan badan yang melaksanakan penilaian hartanah bagi urus niaga berkaitan hartanah di negara ini. Usahawan dan syarikat yang berpangkalan di Singapura menikmati beberapa faedah yang biasanya tidak terdapat di negara lain, termasuk sistem pencukaian satu peringkat di mana tiada cukai ke atas pendapatan luar negara, tiada cukai keuntungan modal, pendapatan dividen dan tiada cukai ke atas aset yang diperoleh dalam harta pusaka atau sebagai hadiah. Tambahan pula, negara-negara telah menerima pakai prosedur perfailan cukai yang sangat diperkemas dan dipermudahkan. Akhir sekali, rangkaian perjanjian dua hala yang luas untuk mengelakkan cukai berganda memastikan bahawa syarikat dan individu yang menerima pendapatan dari luar negara atau mempunyai aset di luar negara tidak dikenakan cukai oleh kedua-dua negara. Definisi cukai dan GST. Cukai ialah suatu liability yang perlu ditanggung dan dibayar oleh pihak kerajaan atas pendapatan. Terdapat beberapa jenis cukai barang dan perkhidmatan. Cukai barang dan perkhidmatan atau lebih dikenali sebagai Goods and Service Tax, iaitu GST, adalah cukai penggunaan yang dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan di semua peringkat perniagaan. Cukai tersebut dibayar apabila pengguna berbelanja. GST ini mula dilaksanakan di negara Perancis seawal tahun 1950. Kini lebih 160 negara melaksanakan GST. Konsep asas GST ialah cukai kepenggunaan yang dikenakan ke atas nilai ditambah setiap peringkat pengagihan dan pengedaran. Ia juga dikenali sebagai Value Add Tax (VAT). Peniaga dibenarkan menuntut kembali GST yang dibayar ke atas input perniagaan, iaitu dengan menolak cukai input daripada output. Okey, sekarang ni kita pergi kepada tujuan cukai. GST ini adalah sebahagian daripada langkah penyusunan semula cukai yang lebih besar untuk membolehkan Singapura mengalihkan penggantungan dari cukai langsung kepada cukai tidak langsung. Kerajaan berpendapat bahawa pembaharuan cukai adalah perlu untuk mengekalkan daya saing Singapura, untuk mengekalkan pertumbuhan jangka panjang dan mewujudkan peluang pekerjaan. Kerajaan juga yakin bahawa dengan penduduk yang semakin meningkat, asas cukai pendapatan Singapura dijangka turun. Dengan GST iaitu Good and Service Tax yang menyeluruh, beban cukai itu akan lebih sama rata di kalangan penduduk. Di Singapura, syarikat yang berpendapatan tahunan sebanyak lebih daripada 1 juta
dolar sahaja yang diwajibkan untuk mengenakan GST. GST mula dilaksanakan di Singapura pada April 1994 untuk mengurangkan beban cukai pendapatan yang lebih tinggi dengan mengenakan cukai tidak langsung ke atas penggunaan ekonomi. GST mengalahkan rakyat Singapura untuk menjimatkan wang dan melabur. Ia telah menjadi sebahagian penting dalam kewangan negara kerana ia mewakili 15% daripada hasil tahunan kerajaan, yang hampir jumlah yang sama dikutip daripada cukai pendapatan. Kadar VAT atau GST semasa di Singapura adalah 7% untuk kebanyakan barangan dan perkhidmatan, tetapi terdapat beberapa barangan yang sama ada dikecualikan daripada GST atau VAT. Daripada GST atau bekalan bernilai sifar. Sekian, terima kasih. Okey, saya Siti Nurhaliza binti Ismail ingin menerangkan tentang klasifikasi cukai. Okey, di Singapura sistem cukai terbagi kepada 4 jenis. Ciri-ciri utama iaitu cukai satu peringkat, cukai sifar, kadar cukai rendah dan tiada cukai berganda. Cukai satu peringkat ialah single tier tax, ialah di bawah sistem ini keuntungan dikenakan cukai di peringkat corporate dan ini adalah satu-satunya cukai ke atas pendapatan tersebut. Bayaran dividen kepada pemegang saham dikecualikan cukai. Manakala cukai sifar zero tax ialah cukai sifar ke atas keuntungan, modal, dividen atau pendapatan yang diterima daripada sumber luar negara. Jadi cukai ke atas aset yang diperoleh dalam pasar harta pusaka atau sebagai hadiah. Kadar cukai rendah ialah cukai korporat rendah dan pribadi. Kadar cukai bersama-sama dengan pelbagai insentif cukai untuk mengurangkan kadar cukai efektif. Jadi cukai berganda ialah rangkaian perjanjian pengelakkan cukai berganda yang luas, bermakna syarikat dan individu yang mendapat manfaat daripada pendapatan dan aset di luar negara dikenakan cukai hanya sekali. Penggunaan GST di Singapura. GST tidak terpakai bagi semua urus niaga barangan dan perkhidmatan. Ia boleh digunakan di bawah dua kes, iaitu bekalan barangan dan perkhidmatan dan input barangan dan perkhidmatan. Okey, kes satu, bekalan barangan dan perkhidmatan. Input barangan dan perkhidmatan. Semua barangan yang diimport ke Singapura adalah tertakluk kepada GST. Apabila barangan diimport, cukai dibayar ke atas nilai import. Nilai import akan termasuk apa-apa duti adat yang perlu dibayar dan kos, insurans, pengangkutan dan lain-lain. GST pada import dikenakan oleh Custom Singapura. Okey, bekalan yang dikecualikan dan bernilai sifar. Di Singapura terdapat 3 jenis bekalan di mana GST tidak terpakai. Jenis 1, bekalan dikecualikan. Jadual keempat atau GST mengecualikan barangan dan perkhidmatan tertentu daripada GST. Ini termasuk penyediaan perkhidmatan kewangan, contoh terbitan penjualan saham. 2, peniputan serta bekalan logam berharga tempatan. 3, menjual dan memajak hartanah kediaman. Jenis 2, bekalan luar skop. Bekalan barangan dan perkhidmatan yang berlaku di luar Singapura adalah di luar skop atau GST dan tidak dikenakan cukai. Untuk membuktikan bahawa transaksi itu berlaku di luar negara dan bukan di Singapura, ianya perlu mengekalkan dokumen tertentu. Jenis 3 pula, bekalan bernilai sifar. GST dikenakan pada kadar zero kepada pembekal. Contoh barangan adalah barangan yang diimport, barangan yang dieksport dan bekalan perkhidmatan kepada pelanggan asing. Okey. Okey, seterusnya skim bantuan kerajaan. Kerajaan Singapura telah memberikan skim bantuan berkaitan GST. Skim ini secara amnya membantu meringankan aliran untuk perniagaan dan membantu mewujudkan persekitaran perniagaan. Yang pertama, skim bayaran balik pelancongan membolehkan pelancong yang membeli barangan di Singapura daripada peruncit daftar GST yang mengambil bahagian untuk menuntut bayaran balik GST yang dibayar jika barangan dibawa keluar dari Singapura. Yang keduanya, skim perakaunan tunai khusus untuk perniagaan kecil yang jualan tahunannya tidak melebihi 1 juta Singapura dolar. Skim yang ketiga, skim margin kasar. GST hanya dikenakan ke atas margin kasar barangan anda. Dan skim yang keempat, skim pengeksport utama. Direka untuk membantu aliran tunai pengeksport utama yang mempunyai import penting. Skim ekspor yang dibawa tangan. Jika anda ingin bernilai sifar bekalan barangan anda yang dibuat kepada pelanggan luar negara dan barangan anda dijalankan di Singapura melalui lapangan terbang antarabangsa canggih. Seterusnya, skim gudang sifar GST. Perniagaan boleh mengubah gudang mereka menjadi gudang sifar GST untuk meminimalkan pita merah dan memintas proses GST. Seterusnya, skim harga jualan diskaun membolehkan anda mengenakan GST 50% pada kenderaan terpakai. Seterusnya, skim penangguhan GST import membolehkan anda membayar GST ke atas import apabila pulangan GST bulanan anda perlu dibayar dan bukannya pada masa pengimportan.
Dan yang terakhir, skim khusus industri lain. Kerajaan juga mempunyai pelbagai skim GST untuk industri yang berbeza seperti marine, logistik dan lain-lain. Okey, jadi kesimpulan semuanya adalah langkah yang diambil Singapura untuk memperkenalkan GST bermula dengan kadar yang rendah walaupun akan dinaikkan secara beransur-ansur. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan telah menurunkan kadar cukai pendapatan juga secara beransur-ansur. Dan pada masa yang sama memperkenalkan offset package atau package bantuan kepada rakyat berpendapatan rendah bagi menumpukan ketajaman daripada regresiviti dari GST itu ke atas rakyat berpendapatan rendah dan miskin. Okey, selain itu ini bermakna kerajaan Singapura cukup prihatin terhadap tekanan GST lalu terus melaksanakan langkah-langkah penumpulan darjah regresivitinya. Dalam fasa ini, tujuannya bukan untuk meningkatkan pungutan cukai tetapi lebih kepada untuk mendidik bagi membolehkan rakyatnya menyesuaikan diri dengan cukai baru ini. Jelas bahawa kerajaan Singapura telah secara sedar dan sistematik melaksanakan offset package serentak dengan pelaksanaan GST sehingga dapat mengekalkan darjah progresiviti cukai keseluruh di Singapura. Itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.